Entah kenapa hati ini terasa sangat sempit. Padahal diri ini berada di alam yang sangat luas. Di atas sana masih ada mentari. Di atas sana masih ada bintang-bintang yang beribu kali ganda ukuran bumi. Di atas sana masih ada langit yang terbentang seluas-luas pandangan. Luas, sangat luas. Hingga diri ini hakikatnya sebenarnya lebih kerdil daripada pasir dan kuman. Jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Ya Allah, lapangkan hatiku ini ya Allah, dan izinkan hamba-Mu ini untuk mengenali-Mu, pencipta langit bumi dan seluruh cakrawala ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada kita. Allah ajar kita dan perkenalkan diri Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Khabar semua tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dalam siri yang ke-7 ini bagi membincangkan surah Al-Fatihah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji yang layak untuk Allah, dan Allah ini Tuhan pemilik sekalian alam, Tuhan pemilik seluruh alam. Ramai manusia tak kenal Tuhan. Ada beberapa golongan manusia yang merasakan Tuhan itu tidak wujud. Bahkan ada yang merasa Tuhan itu hanya sekadar kepercayaan lama yang sudah kolot, yang tidak ada logiknya, yang mana tidak perlu bagi mereka berpegang kepada konsep ketuhanan. Dan mereka merasakan segala yang berlaku di hadapan mata ini adalah ditentukan oleh diri sendiri. Bagaimana nak berjaya, segalanya daripada diri dia sendiri. Bagaimana nak kaya, dia sendiri yang kena kaya. Pastikan usaha betul-betul supaya kaya. Macam mana nak sihat, diri sendiri yang jaga kesihatan sampai memastikan dirinya sihat. Inilah penyakit manusia, yang mana penyakit manusia tidak kenal Tuhan. Bahkan simbol ataupun tanda-tanda kebesaran Tuhan sudah berada di depan mata, tetapi mereka menolaknya ke tepi disebabkan satu penyakit yang ada dalam diri, iaitu berpusatkan kepada diri sendiri. Segalanya mesti datang daripada diri saya, kata mereka. Kesihatan yang saya nak capai adalah daripada usaha saya. Kekayaan yang saya ada adalah kerana saya sendiri yang berusaha untuk mendapatkannya. Saya yang akan memastikan, saya yang akan berusaha ke arah itu. Inilah penyakit yang sangat-sangat berbahaya tuan-tuan, iaitu dikenali sebagai egocentrik. Satu penyakit ataupun satu masalah kefahaman yang mana merasakan seluruh alam yang sebesar-besar ini berpusat pada kehidupan diri dia semata-mata. Tanpa dia sedar, dia terjebak dalam satu masalah lain, iaitu masalah ketidakmampuan diri menyebabkan dia lost dalam mencari makna kehidupan.
Apabila dirinya rasa setiap benda ini diaturkan oleh diri sendiri, walhal dia juga menyedari bahawa diri dia terbatas dari segi usaha, terbatas dari segi kapasiti, kemampuan dan sebagainya, akhirnya dia terduduk dan dia mula menyalahkan diri sendiri juga. Nah, inilah masalah manusia apabila tak mengenal Tuhan. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah, ayat yang kita sedang bincangkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada kita. Allah ajar kita dan perkenalkan diri dia. Diri Allah Subhanahu Wa Taala, zatnya yang maha agung, yang maha mulia ini. Alhamdulillah, kita puji Allah, Tuhan, apa dia? Allah ini Rabbil Alamin. Ini yang kita nak cuba faham pada kali ini. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang mentadbir, menguruskan dan juga menguasai seluruh alam. Apa makna alam, tuan-tuan? Alam maknanya seluruh yang diciptakan selain daripada Allah, itulah alam. Termasuk manusia, termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, perkara yang dapat kita lihat di mata kita, bahkan virus yang tak nampak depan mata kita juga adalah alam. Dan termasuk juga alam ini, alam-alam yang gaib, yang kita tidak nampak tetapi Allah nyatakan. Bahkan yang Allah tak bagi tahu kepada kita, yang kita tak tahu lagi pun. Segala-galanya ini mencakupi kudrat Allah yang mengaturkan segala-galanya. Alam apa dia, tuan-tuan? Alam jin, alam malaikat, alam dunia, alam rahim, alam roh, alam barzakh, alam akhirat, alam syurga, alam neraka, alam apa sahaja dimensi yang ada dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak terlepas daripada pengatur caraan dan juga pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Usah pandang ke alam yang jauh itu saja, tuan-tuan. Tengok saja pada alam yang manusia sedang kaji sahaja pun. Banyak ilustrasi ataupun gambaran-gambaran daripada kajian manusia ke alam angkasa yang kita lihat. Bagaimana mereka mengilustrasikan saiz bumi berbanding dengan matahari yang jauh lebih besar. Kita ingat matahari itu sudah sangat besar, rupanya ada yang ribuan kali ganda besar daripada matahari. Bahkan yang ribuan kali ganda daripada matahari itu, jika nak dibandingkan, ada lagi satu jasad di alam sana, di alam angkasa, yang jutaan lebih besar daripada bintang tersebut. Bahkan saya pernah melihat satu klip video nak gambarkan satu bintang namanya Canis Majoris. Nak gambarkan besarnya bintang tersebut, tuan-tuan, dia suruh kita bayangkan apa? Bayangkan kita berada dalam sebuah kapal terbang yang kelajuannya 900 km sejam. 900 km sejam ini kelajuannya 3 kali ganda kereta F1 tu. Lajunya 3 kali ganda F1. Kapal terbang 900 km sejam. Yang kalau kita naik kapal terbang, waktu dia nak naik kan, terasa kita masuk dalam dalam tempat duduk dia tu, sebab ditarik dengan momentum yang sangat laju. Bayangkan anda berada di dalam sebuah kapal terbang yang kelajuannya 900 km sejam, nak mengelilingi titik A, nak pusing Canis Majoris, nak balik semula ke titik A yang sama tadi. Maka dia buat anggaran kepada kita, daripada mula kita bergerak, katalah pada usia 1 hari pada ketika itu, nak pusing dengan kelajuan 900 km sejam, nak pusing saja sebesar bintang tersebut memakan masa 1100 tahun. Bagi orang yang mengkaji, dia kata apa? Wow, sangat besar. Allahu Akbar. Betapa indah kita kenal. Jika kita kagum kepada wownya, besarnya bintang tersebut, kenapa kita tak wownya pencipta yang menciptakannya? Allahu Akbar. Dan sebesar-besar bintang itu kata para saintis, bintang yang baru berjaya dikaji setakat ini
terdapat bilion lagi bintang yang tak boleh digambarkan besarnya. Allahu Akbar. Betapa besarnya alam yang dapat dilihat dan dipandang oleh manusia. Allah bagi tahu kepada kita, dialah Tuhan yang mengatur bukan alam itu saja, seluruh alam di bawah cakupan kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah perkenalkan kepada kita setakat lingkungan hidup kamu ini, yang kamu rasa segala-galanya dah berkitar di sekeliling kamu, nak makan minum kamu, takdir kamu, hidup kamu, mati kamu, kerja kamu, keluarga kamu, apa sahaja yang bermain dalam fikiran kita, ini sebenarnya di bawah alam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan luasnya kuasa dan kudrat Allah menjaga. Bahkan kalau kita tengok, tidak ada satu detik pun di mana alam ini tidak berjalan dengan harmoni. Bintang matahari yang terbit kemudian silih berganti dengan bulan, indahnya mengikut peraturan, tidak ada percanggahan, tidak ada delay walaupun beberapa saat daripada perhitungan yang Allah telah tetapkan kepada dirinya. Ini menunjukkan bahawa semuanya berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita dapat dah mengira lah, hari Ahad pada 3 tahun akan datang jatuh pada berapa hari bulan. Ini menandakan betapa teraturnya susunan Allah terhadap alam ini. Para saintis boleh dah menjangkakan pada sekian bulan berlaku gerhana di sini, berlaku gerhana di sana. Disebabkan apa? Indahnya peraturan pergerakan yang telah disusun oleh satu zat yang menyusun segala-galanya yang penuh harmoni. Yang satu-satunya dialah yang menjaganya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita puji Allah, suruh kita rasa besar dan hebatnya Allah, dan supaya kita kena rasa sedar dirimu, wahai hamba manusia, wahai hamba Allah, sedar diri kamu, kamu ni siapa di alam ini. Sebesar-besar alam itu, yang mana sebesar-besar bintang itu hanyalah debu-debu di angkasa, maka kamu ini wahai manusia yang rasa sombong, yang rasa bongkak, yang rasa takabur, cakap besar, segala-galanya kena kamu buat baru jadi, segala-galanya mesti datang daripada kamu, segala-galanya dengan usaha kamu. Siapa kamu ni wahai manusia? Kamu hanyalah debu di angkasa. Kamu adalah salah satu daripada juzuk-juzuk alam ini saja. Yang mana kalau Allah boleh hancurkan bintang, hancurkan matahari, hancurkan bulan, semudah itu Allah hancurkan kamu. Tak ada apa-apa makna dan apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah pilih manusia, Allah angkat darjat dan martabat manusia. Allah sebutkan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak keturunan Adam, iaitu manusia ini. Kerana apa? Kerana Allah bagi dia tanggungjawab yang besar untuk beribadah kepada Allah dengan akal dan hatinya, supaya dia kenal betul-betul Allah, tunduk bukan kerana terpaksa tetapi tunduk kerana penuh kerelaan dan penuh kesyukuran. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana seorang hamba yang dikatakan debu di angkasa tadi menadah tangan menyebut Ya Rab ke langit, maka sedekat itulah hubungan antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar doa kita, Allah mendengar pengaduan kita, Allah mendengar rasa syukur kita, Allah mendengar pengiktirafan hamba memuji Allah, iaitu Tuhan yang sedang mengaturkan sekalian alam, yang tidak ada apa pun yang bercanggah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hambanya melafazkan Rabbil Alamin, ketika memuji Tuhannya, mengiktiraf Tuhannya, Tuhan yang mengatur dan mentadbir sekalian alam, maka ia mendatangkan rasa indahnya menjadi hamba kepada Allah. Dapatkan satu perasaan ini tuan-tuan, kamu ini hamba, kita ini hamba.
Kita bukan tuan di alam ini. Kita dipunyai oleh Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Siapa Allah? Allah kenalkan diri dia dalam surah ini. Allah, Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan apa yang ada di sekeliling kamu, mengatur apa sahaja yang ada di alam ini yang berupa ciptaan-ciptaannya, sehingga kan semut-semut juga tidak pernah kelaparan daripada mendapat rezeki aturan Allah. Sehingga ada satu istilah orang-orang Melayu dulu, ulat dalam batu pun dapat makan. Ini menandakan keluasan cakupan kudrat kekuasaan Allah itu, menyebabkan Allah ini layak dipuji dan Allah ini layak kita rasa dan kembalikan perasaan kita ini hamba kepada dia. Cepat-cepat kita nak kembali menjadi hamba kepada Allah. Cepat-cepat kita nak rasa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kita mengenal Allah, hati kita akan jadi lapang dan tenang, sebab kita dah menyerahkan diri kita kepada Allah, iaitu kita Muslim. Muslim ni tak maknanya apa tuan-tuan? Muslim ini maknanya penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Dan inilah hakikat kita. Seorang hamba yang tidak berpunya apa-apa, hamba yang memang kalau ikutkan tak layak pun diberikan ganjaran dan gaji. Hamba ni tuan-tuan dimiliki tanpa layak diberi gaji. Itulah hamba. Dimiliki sepenuhnya tanpa kita ada peluang untuk minta itu dan ini macam-macam. Tetapi Allah sayang kita, Allah bagi segala-galanya untuk kita. Allah sediakan segala-galanya, bahkan bila kita buat sesuatu yang baik, Allah beri ganjaran kepada kita. Inilah baiknya Tuan yang mempunyai hamba seperti kita ini. Allah lah Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk kita jadikan sumber ketenangan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan, bila manusia ini mengenal siapa diri dia, siapa diri kita adalah hamba, maka kita mula mengenal hakikat hamba, dia mesti mempunyai tuan, maka tuan kita adalah Allah. Maka di situ datang ketundukan yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat muliakan manusia ini kerana ketundukan ini. Malaikat dekat dengan Allah, dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah tanpa ada pilihan. Kerana dia tidak ada nafsu tuan-tuan, dia tak ada perasaan nak buat jahat, dia tak ada perasaan malas, dia tidak ada perasaan sombong dan tidak ada perasaan-perasaan yang tak baik. Semuanya baik-baik saja. Ini malaikat. Matahari juga diciptakan oleh Allah ketaatan yang tak ada pilihan, iaitu dia kena ikut apa yang Allah suruh. Nak tak nak dia kena ikut dan dia memang terpaksa ikut. Tetapi manusia ini Allah beri pilihan, sama ada kamu nak ikut ataupun kamu nak lawan Allah. Maka dalam keadaan pertarungan, sama ada nak jadi baik ataupun jadi buruk, manusia berjaya keluar daripada kejahatan menuju buat baik, maka ini satu kemuliaan yang Allah sangat-sangat pandang dan Allah terima kasih. Allah sangat-sangat nak membalas jasa ataupun nak membalas usaha seorang hamba yang kembali nak kenal diri dia sebagai hamba dan kembali nak menghambakan diri kepada Allah. Inilah hakikatnya ketika kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa syukur kita kerana kekuasaan Allah ini bukan sekadar kekuasaan di daerah-daerah tertentu, seperti kita berharap kepada satu raja, satu penguasa yang cuma mencakupi daerah jajahan dia semata-mata. Tetapi Allah ini luasnya jajahan Allah, seluruh alam ini di bawah kekuasaannya. Bahkan Allah beri kemuliaan kepada kita menadah tangan bermohon kepada dia, Ya Allah, tolonglah terima doa kami ini, kami hamba-Mu ya Allah. Untungnya kita mengenal Allah, untungnya kita rasa jiwa kita ini hamba kepada Allah. Tercabutlah egosentrik, penyakit yang ada dalam diri yang membelenggu manusia selama ini. Yang manusia tak mampu nak keluar daripada penyakit ini selagi manusia tak kembali kepada jiwa hambanya, sehingga menyebabkan harta yang ada pada diri dia merosakkan hidup dia.
sehingga kecantikan yang ada pada diri dia menyebabkan dia jauh daripada Allah, merosakkan diri dan kehidupan dia. Sehingga kan kekuatan, ilmu, akal, fikiran, kemahiran yang ada pada diri dia, yang dirasakan datang daripada diri dia sendiri tadi, merosakkan hati dan diri dia, bahkan menyesakkan kehidupan dia. Kenapa? Sebab dia akan bertemu pada satu titik ketidakmampuan dalam hidup, kerana hamba ini lemah. Tetapi apabila kita berjaya bebas keluar daripada penghambaan kepada diri sendiri ini, kepada menghambakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu akan merasai kelapangan dalam jiwa dia. Bahkan ketika mana dia mendapat satu musibah yang memberatkan hati dia, dia tetap merasa lapang dan syukur. Kerana apa? Musibah yang menimpa dia tidak menyebabkan tercabut rasa jiwa hamba dalam diri dia kepada Allah. Dia ada satu tempat pengaduan kepada Allah. Kerana sakit yang ditimpa ini hanyalah satu juzuk daripada cakupan kekuasaan Allah, maka dia bermohon kepada Allah yang memiliki dan mentadbir penyakit yang ada pada diri dia tadi. Masalah-masalah yang ditimpakan kepada diri dia, dia rasakan adanya tempat untuk dia mengadu, dan orang yang diadukan itu adalah pemilik kepada segala masalah yang ditimpakan dalam hidup dia. Subhanallah. Amat tenang jiwa seorang hamba ketika ditimpa musibah, dia masih memuji Allah kerana dia yakin jiwa hambanya membesarkan diri dia daripada masalah-masalah, menyebabkan dia rasa masalah ini salah satu daripada proses hidup sahaja, tetapi tidak mencabutkan keyakinan dia kepada Allah dan bergantung harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang pertama, pujian ini adalah pujian yang mendatangkan rasa syukur kita kerana Allah ciptakan kita di dunia menjadi salah satu daripada juzuk alam di bawah, yang berada di bawah kekuasaan Allah. Bahkan kita di antara hamba dan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah, dengan syarat kita kembali berfungsi sebagai hamba. Kita tidak berlagak sebagai Tuhan. Kita tak berlagak sebagai orang yang nak mencabar Allah. Selagi kita kembali menjadi hamba, maka kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Maka syukur Allah ciptakan kita. Berapa ramai orang yang mempersoalkan, kenapa Allah cipta saya, kenapa saya disusahkan, kenapa saya dibuat begini, kenapa saya disusahkan begitu. Allahu Akbar. Malangnya jiwa yang tak mengenal kasih sayang Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rasa puas hati sesungguh-sungguh, rasa kita puas hati. Puas hati betul kita kenal Allah ini Tuhan kita. Berapa ramai orang yang masih belum lagi bertemu dengan Tuhan yang sebenar, yang mana mereka menganggap berhala-berhala ini sebagai sembahan yang tempat dia bergantung harap, sembahan-sembahan berupa pokok, matahari, pantai, memuja-muja makhluk dengan harapan sesuatu kebaikan datang daripada makhluk tersebut, ataupun sesuatu sial boleh dicabut daripada diri dia dengan sebab makhluk tersebut. Berapa ramai manusia masih dibelenggu dengan penghambaan kepada sesama makhluk. Maka kita syukur Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan kita daripada syirik. Maka kita berpegang betul-betul dengan satu perasaan bahawa kita puas hati kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hidup kita akan merasai nikmat apabila kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa nikmat dalam diri, rasa nikmat yang tidak pernah terputus. Kerana apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita kenal Allah, dijemput oleh Allah untuk tunduk kepada Allah. Dan yang seterusnya, kita tidak akan gelisah dalam hidup kita apabila datang cabaran, apabila datang dugaan, apabila datang ujian. Kerana apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Ini satu benda yang sangat-sangat penting untuk dirasa.
Kerana setiap ujian yang ditimpakan kepada kita, dia datang daripada Allah, Tuhan yang kita sayang dan Tuhan yang sayang kita. Mana mungkin Allah yang maha penyayang, yang mentadbir sekalian alam, bila dia berikan kepada kita satu-satu masalah, Allah yang mentadbir sekalian alam tak pandai nak handle masalah yang diberi kepada kita. Mana mungkin Allah yang sedang menguji hamba dia, ketaatan hamba dia, tiba-tiba Allah tidak tahu tentang apa yang sedang dibuat kepada hamba dia, sedangkan dia pemilik sekalian alam. Allahu Akbar. Kalau dapatlah kita rasakan ini dalam hati kita, tuan-tuan, ketika kita ditimpa kesakitan, kita yakin benar-benar cabaran kesakitan ini Allah pandai uruskan. Allah bagi ni, Allah tahu dan Allah sengaja buat, bukan Allah tanpa sengaja, sebab Allah sengaja menciptakan dan mengatur alam dengan penuh tertib bersendirian. Mana mungkin masalah yang sedang kita alami, kesakitan yang sedikit ini, Allah tidak mampu nak handle. Allahu Akbar. Maka tenang datang dalam jiwa kita ketika mana kita rasai perkara ini. Kita bertuhankan Allah. Allah siapa dia? Dia adalah pemilik sekalian alam yang mampu handle segala-galanya. Dan apa yang kita dapat ini adalah daripada pengatur caraan Allah dan kesengajaan Allah kepada diri kita. Maka kita akan bersyukur Allah tidak tinggalkan kita. Bila Allah beri nikmat, kita bersyukur Allah tak tinggal kita. Bahkan bila kita diberi ujian, kita bersyukur Allah tak tinggal kita. Allah yang maha menguruskan segala yang diciptakan berupa alam yang seluas-luas ini. Dan kita ini adalah dipilih oleh Allah untuk menerima ujian tersebut. Syukurlah kepada Allah. Maka mulai daripada saat ini, tuan-tuan, sekecil mana pun, mulakanlah untuk kita menghancur lumatkan segala ketakaburan dalam diri kita. Lumatkan segala perasaan hebatnya diri saya, segala rasa perfectnya saya. Hancur, lumatkan segala perasaan yang bersarang dalam diri sebenarnya, yang menyebabkan diri kita tidak mampu untuk merasa tenang selama ini, iaitu kita telah mencipta satu watak Tuhan dalam diri kita, iaitu diri kita sendiri, hawa nafsu kita, kehendak diri kita, pengatur caraan yang kita rasa kita yang perlu tentukan. Allahu Akbar. Kita buang semua ini. Kita mula datangkan perasaan berserah diri dan bertawakal kepada Allah, beserta dengan usaha yang Allah suruh kita cari. Sebagai contoh, bila sakit, carilah ubat. Dalam masa sama, mintalah kesembuhan daripada Allah. Ketika mana kita ada dalam kesempitan rezeki, keluarlah untuk bekerja, cari rezeki. Dalam masa yang sama, kita cari dan pastikan rezeki itu halal, supaya Allah redha dengan rezeki kita. Dan minta dan tawakallah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah untuk Allah mudahkan rezeki kita. Ini perlu kita datangkan dalam hati kita, supaya kita sentiasa tenang dalam kehidupan. Dan sebagai akhirnya, untuk kita terjemahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tindakan yang perlu kita buat, tuan-tuan? Tindakan kita setiap hari, jangan lupa kita zikir kepada Allah. Dengan yang pertama, kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kedua, kita sebutkanlah Alhamdulillah dengan penuh perasaan kita, puji Allah. Allah layak dipuji sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, lafazkanlah Allahu Akbar. Perasaan membesarkan Allah ini, supaya datang perasaan kecilnya jiwa seorang manusia yang digelar sebagai hamba kepada Allah, supaya datang bantuan Allah kepada kelemahan diri kita ini. Biasanya ketiga-tiga lafaz ini biasanya bila kita lazimi, tuan-tuan, dalam setiap kali selepas solat kita. Menjadi sunnah Rasulullah menyebutkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali seusai salam solat kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada siri kali ini memberikan tuntunan kepada jiwa kita untuk kembali menjadi hamba Allah,
Allah yang mempunyai kekuasaan pemilik seluruh alam, dan Allah sayang kita, Allah tak tinggalkan kita, Allah sentiasa bersama kita, Allah sentiasa menanti kehadiran kita sebagai hamba yang layak mengaku hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. InsyaAllah sekadar itu saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, dalam sesi 7 ini kita masih lagi membicarakan mengenai Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu lapangnya jiwa bila kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, dalam ayat ini apa yang Allah mahu kita pelajari? Apa yang Allah mahu kita buat? So daripada ayat ini kita yakin dan percaya bahawa dalam kehidupan kita semua yang kita lakukan pada hari ini, segala-galanya adalah ditakbir dan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kuasa dan tak ada daya pun mahu melakukan apa sahaja yang kita buat selama ini. Rupanya semua tu datang daripada Allah. Allah menguruskan segala-galanya. Allah yang mentadbirkan segala-galanya. Dan kita yakin dan percaya bahawa kita ni tidak ada apa-apa, dan kita perlu tanamkan jiwa tawaduk dalam diri kita, dan kita kena buang sifat takabur yang ada pada diri kita dan serahkan segala kerja buat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbirnya. Dan dengan izin Allah, iaitu melalui usaha kita, Allah mengizinkan kita berusaha, Allah mengizinkan usaha tadi memberikan hasil. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, apa yang mahu kita praktikkan daripada ayat ini? Apa yang kita perlu praktikkan daripada ayat ini? Apa yang kita perlu praktikkan ialah kita boleh dan perlu amalkan membaca zikir 33 kali selepas solat. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan kita amalkan setiap kali lepas solat, insya-Allah. So itu yang kita akan praktikkan mulai daripada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita merasai lapangnya jiwa bila kita kenal Allah yang sifatnya menguruskan segala-galanya. Wallahu a'lam.